Yang ketiga, alim ilmu akhirat. Ilmu akhirat yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali ialah ilmu soal hati. Yang awal-awal dulu kita belajar, yang pasal sembahyang, pasal puasa, pasal apa ni, dia belum ilmu akhirat lagi. Ilmu akhirat tu bila dia kena dengan hati, baru ilmu akhirat. Sebab apa? Yang menghubungkan kita kepada Allah, yang menghubungkan kita kepada akhirat ialah hati. Kita punya anggota badan dia tak boleh hubungkan ke sana. Bila kita semayang tu tadi kan, semayang-semayang kita duk rasa tunduk bangkit aku ni lah yang menghubungkan kepada akhirat, menghubungkan kepada Allah. Tak. Kalau ikut Imam Ghazali, yang hubungkan kepada Allah ni tadi hati. Contohnya, orang tu semayang semua cantik dah, rukun, syarat, sah, perkara membatalkan semayang semua tak buat, cantik dah. Tapi dia buat itu dalam keadaan tak khusyuk, tak ada merendah diri dan riak. Sampai tak semayang dia tu? Kemungkinan tak sampai. Sebab masalah hati tu tadi. Jadi gerak badan dia cantik dah. Kalau ada panel penilai tu 100% dah, semua kena, bacaan semua kena. Tapi kalau hati, dia gagal. Tu Imam Ghazali kata, yang menghubungkan kita dengan Allah, dengan akhirat ni hati. Yang keempat, faham kepentingan umat di dunia. Yang ni 5 imam pun ada. Yang kelima, mengharapkan wajah Allah semata-mata. Maksudnya mereka ni ikhlas. Inilah 5 ciri yang ada pada kelima-lima imam mazhab. Tapi kebanyakan ulama fiqh pada zaman Imam Al-Ghazali, dia tak ada yang 5 ciri itu. Kalau ada pun satu saja, iaitu yang nombor 4, yakni faham kepentingan umat di dunia. Abid pun dah tak abid dah, zuhud pun tak zuhud dah, ilmu soal hati pun dia tak tahu dah. Sebab dia belajar setakat fiqh, lepas tu berhenti dan dia mengajar orang. Yang pasal tasawuf tadi dia tinggal dah. Dan yang kelima, ikhlas pun dah kurang dah. Bukti Imam Syafi'i seorang yang abid ialah dia membahagikan malamnya kepada 3 bahagian, iaitu 1 bahagian untuk ilmu, 1 bahagian untuk ibadah, 1 bahagian untuk tidur. Ini bukti dia satu orang ahli ibadah. Imam Syafi'i juga mengkhatamkan Quran 2 kali sehari dalam solat pada bulan Ramadan. Ini pengkhususan untuk dia. Kalau kita nak tiru tak sesuai, sebab kita tak sepadan dengan dia. Bahkan memang ada hadis Nabi Muhammad dia larang, kalau sekadar orang biasa nak habiskan Quran 3 hari tak apa. Ni kalau tiap-tiap hari nak habis 30 juzuk, takut terganggu yang lain. Tapi untuk Imam Syafi'i, pengkhususan untuk dia. Nanti kita tengok di belakang, nanti ada beberapa pengkhususan yang orang biasa dia tak boleh saja-saja nak tiru. Contoh dia, Imam Malik, dia duduk di Madinah, dia tak pakai kasut. Sebab dia tak mau memijak bumi Madinah yang di dalamnya tersimpan jasad Rasulullah. Tapi itu khusus untuk dia. Dia tak suruh orang lain tiru. Dan kita pun jangan pandai-pandai pergi tiru. Kita tak sampai. Imam Malik juga, dia tak naik kuda di Madinah, dia sanggup jalan kaki. Kalau dia ada kuda cantik pun, dia hadiah kepada anak murid dia, Imam Syafi'i. Padahal kuda tu jenis mahal, jenis Khurasan, jenis Afghanistan punya kuda, kuda perang yang bagus lah. Dia bagi pada anak murid dia. Kenapa Tok Guru tak naik kuda? Aku tak sanggup naik atas kuda pijak bumi Madinah yang ada jasad Rasulullah. Tapi dia tak suruh Imam Syafi'i tiru macam dia. Itu khusus untuk dia. Contoh lagi, Uwais Al-Qarni, satu orang wali Allah yang namanya terkenal di langit, tidak terkenal di bumi pada zaman itu. Tapi zaman sekarang orang pakat kenal lah Uwais. Uwais Al-Qarni ni, dia tak bercampur dengan manusia. Dia buat kerja dia saja, tapi wali Allah. Dan dia kalau cari makanan, dia cari di tempat buang-buang sampah. Khusus untuk dia. Jangan kita saja-saja nak pergi tiru, tak kena. Sama juga dengan Tok Kenali. Di kaki dia ada kudis, ada ulat. Bila ulat tu jatuh, dia ambil, dia bubuh balik. Dia tak perbaik pun kaki dia, tapi khusus untuk dia saja. Jadi ada ulama-ulama ni ada pengkhususan. Tapi sepadanlah dengan makam mereka tu. Kita jangan saja-saja macam tu. Ada kudis apa bawah ketiak ke mana ke, biarlah. Nak tiru Tok Kenali ni, biar jadi kanser ke jadi apa ke, biar. Tak kena. Jadi Imam Syafi'i ni salah satu pengkhususan untuk dia mengkhatamkan Quran 2 kali dalam bulan Ramadan setiap hari. Itu dalam sembahyang.
Luar semayang mungkin dia ada baca pula lagi. Punya hebatnya. Imam Syafi'i menjaga pemakanannya. Dia tidak pernah kenyang selama 16 tahun. Sebab itu badannya sentiasa cergas untuk beribadah. Imam Syafi'i sangat berhati-hati dalam berkata-kata, meskipun dia boleh mencapai pelbagai nikmat keduniaan melalui kata-katanya itu. Kalau dia keluar fatwa ni, boleh kata semua orang ikutlah. Dia boleh dapat kekayaan, boleh dapat perhatian pemerintah, boleh dapat macam-macam. Tapi dia sangat jaga. Dia tak banyak bercakap. Itulah sepintas lalu tentang Imam Syafi'i. Ada sikit lagi sambungan dia untuk malam ini. Muka surat 115. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, ni Imam Hanbali, anak murid kepada Imam Syafi'i. Tak pernah aku melakukan solat selama 40 tahun yang tidak aku berdoa kepada Imam Syafi'i. Selama 40 tahun kalau dia semayang, dia doa untuk guru dia. Menunjukkan kedudukan mazhab Imam Syafi'i ni setara mana. Padahal Imam Ahmad ni tak ikut pun mazhab Imam Syafi'i. Walaupun tok guru dia, dia asaskan mazhab dia sendiri, tapi dia doakan kepada tok guru dia tu. Walaupun berbeza mazhab, dia doakan tok guru dia selama 40 tahun. Tak ada masalah perbezaan mazhab. Kerana banyaknya doa Imam Ahmad bin Hanbal kepada Imam Syafi'i, lalu bertanyalah anaknya, siapa dia Imam Syafi'i ni pak, yang sampai bapak duk doa tiap-tiap hari kat dia? Tak payah doa pun tak apalah, kan ramai lagi orang yang kita boleh doa. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, wahai anakku, Imam Syafi'i itu adalah seumpama matahari bagi dunia dan kesihatan bagi umat manusia. Menunjukkan hebatnya Imam Syafi'i. Jadi untunglah Imam Syafi'i itu dia ada anak murid yang soleh. Bahkan anak murid dia tu bertaraf mujtahid mutlak, mengasaskan mazhab Hanbali yang doakan untuk dia 40 tahun. Cuba bayangkan kita, siapa nak doa kat kita? Tak ada siapa pun doa kat kita. Silat-silat anak kita esok pun dia tak doa kat kita. Malanglah kita. Ya, Imam Syafi'i mujtahid mutlak, doakan dia 40 tahun. Imam Ahmad pernah berkata, tidak seorang pun menyentuh botol tinta dengan tangannya, melainkan ada jasa Imam Syafi'i padanya. Bahkan tuan kitab kita ini pun, yakni Imam Al-Ghazali, mengikut mazhab Imam Syafi'i. Berkata Yahya bin Sa'id Al-Khattan, tidak pernah aku bersolat selama 40 tahun yang aku tidak berdoa di dalamnya kepada Imam Syafi'i. Ini seorang ulama lagi pula. 40 tahun dia berdoakan kepada Imam Syafi'i, kerana Allah Azza wa Jalla telah membuka ilmu baginya dan memberinya taufik kepada jalan yang benar. Kiranya kita cukupkan sekian mengenai hal ehwal Imam Syafi'i itu, kerana banyaknya tidak terhingga. Cukup setakat tu saja sebab banyak lagi. Dan kemudian di belakang-belakang lagi ada banyak contoh-contoh yang kita ambil daripada imam yang 5. Masuklah kita kepada Imam Malik. Imam Malik ni guru kepada Imam Syafi'i. Sungguh pun guru, dia sayang macam mana pun, tapi dia berbeza mazhab dengan Imam Malik. Adapun Imam Malik, maka beliau pun berpakaian dengan yang 5 perkara itu. Imam Malik pun dia ada 5 benda tadi. Apa dia? Satu orang yang abid, satu orang yang zuhud, zahid, satu orang yang ada ilmu soal hati, satu orang yang faham kepentingan umat di dunia, satu orang yang mengharapkan wajah Allah semata-mata, yakni ikhlas. Imam Malik sangat memuliakan ilmu agama, sehingga apabila dia bermaksud meriwayatkan hadis, maka lebih dahulu ia mengambil wuduk dan duduk di hadapan tempat duduknya dan menyisirkan janggutnya, memakai bau-bauan serta duduk dengan tenang dan bersikap. Maka barulah dia meriwayatkan hadis itu. Kerana caranya yang macam tu, orang pun tanya kat dia, kenapa buat sampai teruk macam ni? Dia kata sebab dia membesarkan hadis-hadis Rasulullah, tapi khusus untuk dia. Kalau dia nak mengajar hadis, nak meriwayatkan hadis, dia ambil air semayang dulu. Dia ada tempat khas, tempat dia duduk. Tu yang kita sekarang ni, orang akad nikah kan ada bantai tempat duduk. Imam Malik dia ada tempat macam tu.
Lepas tu dia sikat janggut dia dulu, pakai kemah-kemah, pakai wangi-wangi, baru dia mengajar. Sampai setara itu. Adakah kita kena tiru sampai setara tu? Tak, itu kekhususan untuk dia. Tak semestinya kita setiap kali nak mengajar kan, jenuh sikat janggut dulu kan, pakai wangi-wangi dulu apa. Dia tak semestinya boleh. Tentang tujuan Imam Malik itu dengan ilmunya akan wajah Allah telah dibuktikan oleh ucapannya, bertengkar dalam agama tidak ada gunanya sama sekali. Jadi zaman itu perdebatan ni jadi perkara biasa. Siapa nak dapat perhatian daripada khalifah, daripada dia benar, dia kena banyak berdebat. Bila banyak berdebat, banyak menang, baru dia boleh dapat jawatan hadi ke mufti ke. Itu cara dia. Tapi Imam Malik tadi dia tak mau terlibat. Dia tahu dah kalau nak naik pangkat memang cara tu lah, bertengkar. Bertengkar, berdebat, berbanah. Bila kita menang, pemerintah akan nampak kita. Tapi dia tak mau. Maksud dia mengajar ilmu-ilmu agama ni memang ikhlas. Memang kerana wajah Allah tu tadi.